Saya cakap dalam aspek pengalaman. Dalam sejak 86 bila saya dipilih menjadi seorang wakil rakyat. Pengalaman sejak berapa 24 tahun lepas. Telah buat saya rasa hampir 100 laporan kepada BPR pada masa itu, dan sekarang SPRM belumlah. Tapi telah buat laporan kepada BPR hampir 100 kali. Satu kali lekat, lepas tarik balik, saya pula kena masuk penjara. Lepas itu, satu lagi kes lekat, saya pula kena saman. Tak untung, tak apa, rugi lagi. Dan saya rasa kalau ini boleh berlaku kepada seorang ahli parlimen, macam mana kita boleh galakkan orang awam untuk memberikan maklumat, mendedahkan salah guna kuasa atau tingkah laku salah yang wujud di negara kita. Oleh sebab itu, kita nak tanya. Banyak laporan yang saya telah buat, semua saya rasa, tak tahu bagaimanalah. Saya ingat semua telah turun ke dasar laut lah. Dan inilah yang saya rasa harus dijawabkan oleh pihak atau agensi penguatkuasaan, khususnya SPRM yang sekarang mengambil alih tugas yang penting ini. Yang kita nak tanya ialah Seksyen 8. Sejauh manakah Seksyen 8 akan berkuat kuasa untuk menutup sebarang pendedahan sekiranya laporan dibuat dan didedahkan kepada orang ramai? Adakah ini bermakna kerana ia didedahkan maka tidak ada sebarang perlindungan akan diberikan di bawah akta ini? Tentulah kita mesti pun memberikan hak kepada mereka yang menjadi mangsa laporan-laporan palsu. Saya rasa itu memang perlu, dan itu kita harus seimbangkan supaya mereka yang telah difitnahkan boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Tapi pada masa yang sama, saya rasa ia tidak harus ditutup sama sekali. Kalau ia ditutup, saya rasa ini tidak akan membawa atau tidak akan menjurus ke atas usaha kita untuk membina institusi atau membina institusi integriti dalam negara kita ini. Sekiranya pendedahan yang dibuat ini dibuktikan tidak berasas, maka saya rasa kalau ada tindakan, ia boleh diputuskan dalam aspek penghakiman sama ada ini wajar atau tidak wajar. So mungkin untuk menimbangkan atau mempertimbangkan sama ada ia wajar tidak, saya nak mencanakan bahawa satu tribunal yang bebas dapat ditubuhkan, yang mengandungi ahli-ahli baik daripada kerajaan maupun daripada pembangkang, supaya kita dapat mempertimbangkan sejauh manakah ia wajar untuk kes-kes di mana ia didedahkan sama ada harus diberikan perlindungan. Dan yang penting, tribunal ini harus ditubuhkan untuk menentukan dan menilai sejauh manakah rang undang-undang perlindungan pemberi maklumat berkesan menjalankan tugasnya. Sekiranya tidak, saya rasa, saya takut ia hanya digunakan sekali lagi sebagai alat oleh pihak tertentu. Dan ini saya rasa tidak akan memenuhi hasrat utama oleh pihak kerajaan meluluskan urang undang-undang perlindungan pemberi maklumat. Dan betul akhirnya, saya cakap dalam segi pengalaman. Pengalaman yang mungkin agak pahit dan pedih untuk saya. Bila kita melawan, sudah suka untuk melawan mereka yang mengamalkan rasuah dan salah laku. Mereka ada kuasa yang sepenuhnya. Kita ini yang lawan mereka yang sebagai peniup whistleblower. Susah untuk lawan dengan mereka. Tapi kalau mereka dilengkapi oleh undang-undang boleh menindas atau menafikan hak sama sekali, saya rasa pengalaman ini tidak harus dialami oleh
bakal pemberi maklumat di Malaysia. Oleh sebab itu, harapan saya sebagai seorang mangsa sungguh pun menjadi pemberi maklumat selama 24 tahun ini. Kalau boleh mungkin satu hari saya akan tulis pengalaman saya di tangan, bukan sahaja di tangan mereka yang membuat salah laku, tapi juga di tangan PBR. Kadang-kadang kita nak buat laporan polis, pegawai PBR cakap, janganlah, anggap sebagai pemberian maklumat saja. Saya cakap, saya nak nombor laporan polis. Tak mau diberikan. Saya nak minta SPRM. Kalau sesiapa yang buat laporan polis, jangan nasihatkan mereka ini anggap sebagai maklumat saja. Ini tak sihat. Mesti ada rekod, kerana kalau maklumat saja, mungkin tidak laku. Lebih baik, kalau mereka nak buat sebagai laporan, berikan nombor. Saya rasa barulah boleh dianggap bahawa SPRM memang serius. Dan bukan seperti dulu, di mana bila kita nak buat laporan, ia dianggap, kita dinasihati anggap sebagai maklumat saja. Dan saya rasa ini memang tidak wajar. Oleh sebab itu saya harap bahawa perkara yang ditimbulkan boleh diberikan jawapan. Kalau boleh, buatlah satu tribunal, satu panel, tribunal atau panel seperti mana yang dibuat dalam Akta SPRM, supaya kita dapat menimbang sejauh manakah ia berkesan untuk memberikan perlindungan yang sebenarnya, yang tulen, bukan perlindungan celup, tak bermakna, kepada mereka yang memberikan maklumat tentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad.